Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi, siaran istimewa dan siaran khas. Kami bersiaran langsung daripada Stadium Nasional Bukit Jalil sempena acara setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Hari ini adalah hari pertama acara ini daripada keseluruhan 3 hari. Pada hari terakhir nanti, kemuncaknya adalah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir untuk menyampaikan ucapan beliau dan juga menutup acara ini. Jadi banyak perkara yang kita ingin bincangkan, khasnya dalam kerangka Pantau Agenda Reformasi. Apa reformasi ataupun agenda reformasi yang sudah pun berjaya dicapai ataupun sekurang-kurangnya menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan selepas setahun kerajaan berkuasa. Dan banyak yang kita ingin bincangkan hari ini, tapi seperti biasa antara yang terbaru berkaitan dengan agenda reformasi, Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan rayuan bagi mereka yang layak memohon kredit e-dompet, iaitu e-Madani. Perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata rayuan e-Madani juga akan mengutamakan kelompok yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah atau STR. Tujuan e-Madani ini adalah untuk menggalakkan kewangan digital, ekonomi digital. Kita juga ingin menggalakkan perkembangan ekonomi setempat dan kita juga ingin menggalakkan PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana, perusahaan mikro kecil sederhana untuk dibantu dan pembelian kepada PMKS. Jadi itu antara tujuan-tujuan. Berarti data maklumat STR tu dah ada 8.7 juta. Nanti kita akan bandingkan dengan data yang menerima e-Madani. Berarti kelompangan perbezaan antara mereka yang menerima e-Madani dengan mereka yang baru dia tak menerima STR tetapi dia menerima e-Madani, maka kita bezakan itu. Tentunya kita akan mengutamakan mereka yang menerima STR untuk dapat juga e-Madani. Menurut Ahmad, kementerian juga akan membuat perbandingan data antara jumlah penerima STR dan e-Madani bagi memperbaiki kelompongan permohonan tersebut. Katanya sambutan terhadap insentif e-Madani amat menggalakkan dengan permohonan yang diterima disifatkan sebagai luar biasa. Jelas beliau, setakat ini permohonan menerusi aplikasi Touch 'n Go adalah paling tinggi. Dan agenda reformasi sudah tentu menjangkau banyak bidang. Antara bidang yang terutama adalah bidang pendidikan. Dan terbaru, sejumlah 14,000 pelajar institusi pengajian tinggi awam atau IPTA yang layak menerima voucher digital bantuan subsidi Fly Siswa belum membuat permohonan. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Antony Loke berkata beliau menggesa pelajar yang layak untuk berbuat segera sebelum tempoh permohonan ditutup pada 31 Disember ini. Setakat ini hanya 35,994 pelajar mewakili 72% daripada 50,096 penerima yang layak menerima voucher digital perjalanan bernilai RM300 itu telah membuat permohonan. Inisiatif Fly Siswa dilaksanakan mulai 15 Ogos lalu menerusi kaedah pemberian kredit Shell membabitkan pengeluaran voucher digital bernilai RM300 oleh syarikat penerbangan kepada setiap pelajar yang layak. Ia boleh ditebus bagi pembelian tiket penerbangan laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Anthony menyarankan supaya pelajar merebut manfaat diberikan kerajaan menerusi Fly Siswa yang telah diperluaskan kepada pelajar Politeknik, Institut Pendidikan Guru dan Matrikulasi. Beliau berkata kementeriannya juga sedang meneliti untuk meningkatkan amaun inisiatif itu selain memperluaskan bantuan berkenaan kepada pelajar di Institut Pengajian Tinggi Swasta. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kedudukan semasa keuangan kerajaan mengambil kira jumlah pelajar yang bakal ditampung. Fly Siswa adalah inisiatif kerajaan bagi meringankan kos perjalanan ditanggung pelajar selain menangani isu harga tambang penerbangan pasca COVID-19. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran Fly Siswa di Universiti Malaya yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2024 pada Oktober lalu mengumumkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan itu akan diteruskan pada tahun hadapan dan akan memanfaatkan kekira 60,000 pelajar termasuk pelajar baharu IPTA.
Dan sudah tentu kita tak perlu cakap kenaan dengan agenda reformasi tanpa menyentuh kenaan dengan ekonomi dan juga kos sara hidup. Kerajaan setuju untuk mengekalkan harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen dalam botol sebagai usaha untuk membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup dan menangani isu kenaikan harga. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan, harga minyak masak botol bagi 1 kilogram kekal pada harga RM6.90, 2 kilogram pada RM13.30, 3 kilogram pada RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90 berkuat kuasa hari ini 8 Disember sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Jelasnya lagi, beberapa langkah proaktif juga telah diambil untuk membantu pengguna daripada terkesan dengan sebarang isu kenaikan harga yang tidak munasabah melalui inisiatif-inisiatif kerajaan madani. Antara inisiatif ini adalah mengekalkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen dalam botol, menerusi Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum nombor 13 2023. Pihak yang menjual melebihi harga maksimum boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, dan jika sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala bagi syarikat boleh didenda sehingga RM500,000. Baik, sudah tentu apabila kita membincangkan berkenaan dengan agenda reformasi, skopnya terlampau luas. Yang sering kita dengar adalah berkenaan dengan ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi oleh kerana skopnya begitu besar, kita juga ingin menyentuh beberapa aspek yang mungkin kurang dibincangkan sejak kebelakangan ini tapi juga sama penting. Antaranya agenda memperkasakan Bumi Putra. Sudah tentu ia menjadi antara tema utama sepanjang beberapa kerajaan yang lepas dan juga tidak berbeza bagi kerajaan ini. Jika kita lihat Belanjawan 2024 yang dibentangkan sebelum ini, berbagai inisiatif yang terkandung dalam pembentangan belanjawan tersebut dalam usaha untuk terus memperkasakan Bumi Putra. Dan saya ingin bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, Cik Ibrahim Sani, adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Ibrahim, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sangat teruja sebab event ni dia sangat besar. Dia mengamalkan masa 3 hari. Walaupun dah pukul 5 tapi ramai orang. So nampak gaya memang sangat teruja lah terhadap program celebration One Year Madani ni. Ya, baik. Kita bincangkan berkenaan dengan agenda reformasi. Pelbagai skop yang kita sentuh, yang sering diperkatakan adalah ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Tapi bagi skop dan bidang pemerkasaan Bumi Putra, apa yang Ibrahim lihat sudah dicapai oleh kerajaan sepanjang setahun lepas? Tahun 2023 merupakan tahun yang mencabar kerana apa yang kita telah lakukan dalam Kerajaan Malaysia Madani adalah untuk memastikan penstrukturan semula agensi-agensi kerajaan yang berkaitan tentang agenda Bumi Putra dapat disusun supaya dapat mengoptimalkan delivery service untuk memastikan bahawa agenda Bumi Putra dapat dimertabatkan. Ini dilakukan sepanjang 12 bulan ini melalui 3 teras utama. Antaranya adalah perbelanjaan yang berhemat, penstrukturan semula agensi-agensi yang terlibat dan juga penciptaan beberapa pemangkin pertumbuhan seperti Energy Transition Policy, KL20 untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai antara bandar 20 yang termasyhur dalam dunia dari segi startup dan sebagainya. Dan ini dapat dibentuk melalui 3 teras utama. Pertama adalah tentang penyusunan bakat dan juga belia, terutamanya belia dan bakat Bumi Putra. Kedua, tentang bagaimana kita hendak memperkasakan perusahaan Bumi Putra untuk menaik tarafkan mereka daripada mikro kepada small, kepada medium dan insya-Allah kepada perusahaan yang lebih besar. Dan ketiga adalah tentang bagaimana kita hendak memartabatkan perniagaan-perniagaan Bumi Putra melalui cara untuk mereka memasuki pasaran swasta, terutamanya mendapatkan DDI dan juga FDI. Cara kita menyusun ketiga-tiga objektif ataupun teras utama melalui kementerian yang saya berada sekarang di Kementerian Ekonomi adalah melalui 3 agensi berkenaan dengan agenda, iaitu agensi yang saya terajui, iaitu Yayasan Peneraju untuk mengurus dan menstruktur semula bakat-bakat Bumi Putra. Kemudian kepada sister agensi saya iaitu Teraju yang dimandatkan untuk memastikan bahawa bisnes-bisnes Bumi Putra dapat memasuki pasaran, berdaya saing dan mampu tahan
that first few years of doing business. Kemudian ketiga adalah another sister agency dalam Kementerian Ekonomi iaitu Equinas untuk membawa perniagaan Bumi Putra ini memasuki pasaran venture capital dan juga pasaran private equity. So 3 penyusunan agensi dalam Kementerian Ekonomi yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri kita iaitu YB Rafizi Ramli memakan masa yang agak singkat kalau kita fikirkan dalam 12 bulan, tetapi kami sangat excited untuk meneruskan usaha kita menjangkaui 2024 dan seterusnya. Dan bercakap berkenaan dengan 2024 dan seterusnya, apa cabaran yang Ibrahim lihat akan terus kekal dalam usaha untuk terus mengembangkan matlamat ini mencapai apa yang belum dicapai, antaranya untuk mengangkat Bumi Putra sama ada daripada peringkat individu ataupun syarikat ke skala yang lebih besar? Ya, seperti mana Lokman sebutkan sebelum wawancara saya tadi, pelbagai inisiatif telah pun dilakukan untuk memartabatkan agenda Bumi Putra sebelum ini. Ya. Dan apa yang kita harus lihat adalah inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini perlu diberi penilaian yang lebih mendalam. Bukan semua yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil dan bukan semua yang membuahkan hasil adalah hasil yang diingini. Jadi penstrukturan semula untuk memastikan cabaran-cabaran yang berada di hadapan kita ada 3. Pertama, jika agenda Bumi Putra dapat dilaksanakan dengan baik dalam jangka masa terdekat ini melalui bukan sahaja inisiatif di dalam Kementerian Ekonomi, malah melalui kementerian-kementerian lain di dalam Malaysia Madani, adakah ia akan membuahkan hasil seperti mana kita yang tetapkan. Ini untuk avoid U-turns. Dan kalau kita tengok ada beberapa dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, walaupun penetapan dasar itu sangat penting dan baik, apabila ia dilaksanakan, ia tak dapat dilaksanakan dengan baik, maka U-turn berlaku. So itu cabaran pertama. Boleh atau tidak kita melaksanakan kita laksanakan dasar-dasar kita dan memastikan bahawa ia dapat dilaksanakan dengan baik tanpa melalui program-program yang menyebabkan kita U-turn. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua adalah tentang komunikasi pelbagai inisiatif kerajaan. Bukan sahaja di Bumi Putra, tapi inisiatif-inisiatif kerajaan yang lain. Seperti contoh tentang penstrukturan semula data rakyat Malaysia melalui PADU yang akan dilaksanakan oleh DOSM ataupun Jabatan Statistik. Mampukah kita dapat menarik data-data yang baik oleh rakyat dan memastikan bahawa kita dapat tentukan income per state, per capita, jarak daripada office dan juga kediaman dapat dilaksanakan dengan baik. Data seperti income earn oleh non-formal sector ataupun informal sector, dan bagaimana ia dapat diselaras kembali untuk memastikan inisiatif lain seperti subsidi minyak dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi penyusunan semula data dan penggunaan data dapat dilaksanakan dengan baik. Ini cabaran yang kedua. Dan ketiga adalah dari gerak kerja dan urus tadbir Kerajaan Madani. Sebab antara perkara penting yang kita harus kenal pasti adalah tentang libat urus dalam kementerian-kementerian Kerajaan Madani. Tidak ramai yang mengetahui bahawa to move a machinery this big, it's actually taking time. Dan ini memastikan bahawa kesemua pemain-pemain dalam sektor kerajaan dapat digimblingkan tenaga dengan baik dan usaha kita semua selaras dengan objektif ataupun matlamat yang sama. Ini antara cabaran yang paling besar yang kita kena navigate. Tapi setelah setahun mentadbir, kita dapat lihat antara cabaran-cabaran yang disebutkan tadi dapat diselesaikan dengan baik, walaupun bukan semua dapat ditandingi dengan baik. Tapi at least we know what the challenges are supaya kita dapat pastikan kita boleh navigate properly. Baik, Ibrahim banyak menyentuh berkenaan dengan usahawan Bumi Putra dan sebagainya. Tetapi saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan pendidikan dan juga pemberian beasiswa kepada anak-anak Bumi Putra yang merupakan antara asas penubuhan Yayasan Peneraju pada mulanya. Tapi itu kita akan sentuh dalam segmen kedua nanti, Ibrahim. Kita akan berhenti rehat seketika. Pantau agenda informasi akan kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Hari ini kita melakukan siaran langsung dan juga istimewa dari Stadium Nasional Bukit Jalil sempena acara setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. 3 hari acara ini merupakan hari pertama dan pelbagai acara ataupun perkara-perkara dilaksanakan di sini. Seperti anda dapat lihat di sini terdapat banyak juga booth
di mana setiap kementerian dan setiap agensi dan juga syarikat-syarikat swasta memberikan penawaran mereka kepada rakyat. Banyak yang anda boleh lihat di sini. 3 hari ia berlangsung. Masih lagi belum terlambat untuk anda datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Mungkin pada hari esok ataupun lusa jika hari ini terlampau sesak dengan final Piala Malaysia dan juga sebagainya. Tapi kemuncaknya adalah pada hari ketiga, hari Ahad nanti, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menutup acara ini dan juga memberikan ucapan beliau. Jadi ini sesuai dengan kerangka agenda reformasi yang kita sering bincangkan dalam rancangan ini. Setahun selepas pentadbiran Kerajaan Perpaduan, apa agenda reformasi yang sudah pun dicapai? Khasnya apabila kita bandingkan dengan manifesto sebelum pilihan raya umum ke-15, dan apa lagi yang belum tercapai tapi sekurang-kurangnya terletak di landasan yang betul untuk dicapai dalam penggal ini. Apabila kita bercakap berkaitan dengan agenda reformasi, seperti yang saya sebut awal tadi, skopnya terlampau luas. Jadi mungkin mustahil untuk kita bincangkan semuanya dalam satu rancangan berdurasi setengah jam. Tapi hari ini kita mahu fokus kepada pemerkasaan Bumi Putra, satu perkara yang mungkin tidak mendapat tumpuan yang begitu besar ataupun kerap dalam dada-dada akhbar ataupun pelaporan media, tapi agak penting dan sering menjadi tunjang kepada setiap kerajaan yang mentadbir dan juga setiap belanjawan yang dibentangkan, termasuk belanjawan 2024. Saya mahu sambung perbincangan dengan saudara Ibrahim Sani. Ibrahim adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra atau Yayasan Peneraju. Ibrahim, dalam segmen pertama tadi Ibrahim banyak menyentuh berkenaan dengan pemerkasaan ekonomi Bumi Putra untuk meningkatkan ataupun meluaskan skala usahawan Bumi Putra, individu ataupun syarikat ke peringkat yang lebih besar. Tapi Yayasan Peneraju ini nama penuhnya adalah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Jadi aspek pendidikan itu juga penting. Mungkin ramai orang di seluruh luar sana mereka hanya tahu bahawa Yayasan Peneraju ini memberikan beasiswa kepada anak-anak Bumi Putra. Tapi kita akan mendalami itu dengan lebih lanjut sebentar lagi. Sebelum itu, sepanjang setahun ini, bab pendidikan Bumi Putra ini, apa yang sudah dicapai oleh kerajaan setakat ini? Kerajaan telah pun mengenal pasti beberapa sektor yang penting untuk disusun semula bakat. Dan ini dapat disaksikan melalui 3 teras utama Kementerian Ekonomi ataupun Ekonomi Madani. Teras pertama adalah asas ekonomi yang cekap. Itu perlu diterbitkan melalui perbelanjaan yang lebih berhemah ataupun melalui pengukuhan asas yang lebih baik. Teras kedua adalah tentang pertumbuhan untuk semua rakyat. Dan pertumbuhan untuk semua rakyat ini memastikan bahawa kita dapat pastikan dasar gaji progresif dapat dilaksanakan, terutamanya apabila kita mengenal pasti lebih daripada 2 juta rakyat Malaysia mempunyai pendapatan bawah RM2,000. Dalam kertas putih yang telah pun diumumkan oleh Menteri Ekonomi, gaji penengah ataupun median salary untuk graduan yang baru sahaja mendapat kelulusan pada 2019 adalah RM2,000. Tapi gaji penengah untuk fresh grad yang baru keluar tahun 2022 adalah RM1,600. So, there is no more wage premium, senang kata, kalau kita dapat university degree. Melalui pemahaman ini, kita faham bahawa ada teras ketiga dalam Kementerian Ekonomi, iaitu penyusunan semula kerja yang membolehkan kita mendapatkan pendapatan tinggi berasaskan inovasi. Melalui teras ketiga ini dalam ekonomi madani, Yayasan Peneraju akan mengorak langkah dalam tahun 2024 untuk memastikan bahawa kita harus susun semula program-program kita untuk memastikan bahawa penyusunan bakat-bakat Bumi Putra dapat upskilling dan reskilling yang memadai untuk mereka pertama mendapatkan gaji yang lebih tinggi berasaskan inovasi, dan kedua adalah untuk memastikan bahawa mereka dapat mengawal semula ekonomi dan memastikan bahawa mereka berada di dalam jawatan-jawatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang membolehkan kita meningkatkan daya saing Bumi Putra dalam pengukuhan ekonomi Malaysia ini. Dan antara cara kita menyusunkan 5 teras utama dalam Yayasan Peneraju, kita ada peneraju specialist untuk menaik taraf Bumi Putra doktor, daripada MO kepada specialist. Kita ada teras tunas untuk memastikan anak-anak yang keluar daripada sekolah mendapatkan pendidikan yang sewajarnya ataupun latihan sewajarnya. Peneraju skill iaitu TVET, untuk memastikan bahawa kita boleh mendapatkan gaji yang tinggi di dalam beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita telah tetapkan tanpa mendapat kelulusan ijazah universiti. Dan peneraju yang keempat adalah profesional, iaitu penyusunan semula bakat-bakat Bumi Putra untuk mendapatkan kelulusan Chartered Accountant, CFA, CIM pada ni, Chartered Internal Auditor dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah
penyusunan teras yang kelima, iaitu teknologi, di mana kita perlu mendapatkan bakat Bumiputera dalam sektor cyber security, dalam sektor kecerdasan buatan ataupun AI, dan juga data management ataupun big data. Setakat ini sangat sedikit kurang intake untuk bakat daripada Bumiputera memasuki teras-teras teknologi ini. Ini membawa saya kepada soalan seterusnya, kerana begitu bercakap berkenaan dengan bakat ataupun graduan Bumiputera ini, dan juga permintaan industri semasa dan industri-industri masa depan, digitalization dan sebagainya, kita sering membincangkan berkenaan dengan ada ketidakpadanan antara graduan yang dibekalkan dengan permintaan industri, skill demand mismatch. Jadi adakah apa strategi Yayasan Peneraju sebagai contoh untuk mengecilkan jurang skill demand mismatch ini agar kita menghasilkan graduan yang sememangnya dimahukan dan diperlukan oleh industri? Itu dia, Lokman. You hit the nail on the head sebenarnya. Sepanjang penubuhan Yayasan Peneraju, teras utama kita adalah tentang input. Berapa ramai kita boleh masuk dapatkan anak-anak bakat ni terhadap program-program yang telah ditetapkan. Tetapi penekanan khusus terhadap outcome, output dan juga tracker ataupun tracer study belum lagi dijalankan. Jadi apabila saya menerajui Yayasan Peneraju baru-baru ini adalah penekanan khusus yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Peneraju dalam masa mendatang untuk memastikan bahawa collaboration kita dengan industri makin rapat. Saya pun telah mewujudkan satu sistem di mana kita ada unit di dalam Yayasan Peneraju untuk mengenal pasti beberapa sektor-sektor yang penting seperti E&E, seperti oil and gas, seperti new climate change, energy, dan juga beberapa sektor yang lain. Adakah dialog juga termasuk dengan universiti dan IPTA? Ya, sebab ini memerlukan support daripada bukan sahaja learning dan training institute yang kita ada ataupun program partners yang kita ada, tetapi universiti juga, sebab universiti juga di Malaysia ada masalah yang sama. Mereka menjayakan beberapa kajian R&D dan sebagainya, tetapi adakah kajian-kajian R&D ini diperlukan oleh industri? So, we have researchers yang buat research begitu hebat, tetapi mungkin tidak boleh digunakan pakai oleh industri sebab industri tak memerlukan ataupun tidak melihat kepada perkara itu. Dan graduan yang mereka keluarkan juga dari universiti. Bukan saja graduan, tapi penerima faedah daripada Yayasan Peneraju juga. Adakah kami melahirkan dan mengusahakan bakat-bakat yang diperlukan oleh industri? Jadi pengenalan pastian tentang cabaran-cabaran ini telah pun dirangkumkan dalam kita punya problem statement ataupun kenyataan permasalahan kita. Apabila kita pergi kepada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Ekonomi pula bawakan kertas-kertas ini kepada jabatan jemaah menteri, pengenalan ini adalah pasti semua on board, we know what the problems are, maka kita harus collaborate lebih closer, not only kepada industri tetapi juga research and academic institutions. Baik, Ibrahim Sani, selamat berjaya. Terima kasih dan juga selamat berjaya kepada Yayasan Peneraju, dan terima kasih kerana mengambil masa untuk tampil sekali lagi di lensa kamera Astro Awani. Terima kasih. Dan itu saja untuk Pantau Agenda Reformasi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani berlangsung selama 3 hari. Ada 2 hari lagi anda boleh datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi banyak perkara yang anda boleh lihat dan periksa dan juga teroka di sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.